warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung tafsir Al-Azhar juzuk yang kelima surah An-Nisa pada ayat yang ke-35. Surah An-Nisa ayat yang ke-35. Kita masuk berkenaan dengan syiqaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay yurida islaha yuwaffiqillah bainahuma innallaha alimun khabira. Yang bermaksud, dan jika kamu takut berlaku perselisihan di antara mereka berdua, hendaklah kamu utuskan seorang hakim daripada ahlinya, yakni daripada pihak lelaki, dan seorang hakim daripada ahlinya, yakni daripada pihak perempuan. Jika keduanya mau perdamaian, niscaya akan diberikan taufik oleh Allah di antara mereka berdua. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha mengerti. Baik, surah An-Nisa ayat yang ke-35. Baik, kita lihat tafsirannya dalam kitab Al-Azhar. Syiqaq. Dan jika kamu takut perselisihan di antara mereka berdua. Siapa mereka berdua ni? Suami isteri lah. Okey. Maka hendaklah kamu utus seorang hakim daripada ahlinya, yakni daripada si laki-laki atau si suami, dan seorang hakam daripada ahlinya, yakni daripada perempuan. Ini cara nak mendamaikan di antara dua suami isteri yang berlaku perselisihan. Selalu tak berlaku perselisihan suami isteri, selalu mula lidah kan tergigit, ini kan pula suami isteri gaduh. Kita duk dengar lama dah gaduh suami isteri. Kak Nurmah tak datang lagi. Lama tak dengar Kak Nurmah. Pergi mana Nurmah hak tinggi? Baik. Meskipun pada ayat 34 ini sudah dijelaskan hak dan kewajipan masing-masing, bahawa si laki-laki adalah pemimpin bagi isterinya dan perempuannya hendaklah taat. Kadang-kadang tak dapat nak dielakkan, yang kerap kali menyebabkan pergaulan menjadi retak. Ada yang nama dia perang dingin, tak cakap 2-3 hari. Ada yang jadi perang dunia. Okey, terbang segala-galanya, periuk belanga, kaki pun terbang. Masuk hospital. Okey, potong memotong, bunuh membunuh, sampai tahap macam tu. Masa bercinta nak rak, masa kenduri kendara berhabis duit, masa bergambar dekat taman dia dengan Gunung Lang, menerak-nerak dekat taman dia, ambil gambar lepas kahwin dengan pakaian kahwin, dengan pakaian pengantin, ambil gambar dalam hujan. Masa tu sweet sangat. Lepas tu bukan sweet dah, buek bunyi dia, nyampah aku. Itulah asam garam dalam rumah tangga. Mana boleh bahagia kita orang living couple baru akan berlaku perselisihan. Sebab itu tolong elakkan daripada berlakunya perselisihan.
Agak-agak nak marah, cepat-cepat redakan. Agak-agak nak marah, pergilah keluar sekejap, lepak mana-mana tu. Suami nak marah, main lepak Barakah. Barakah banyak janda, datang dia bergaduh pula. Contohlah upacik ya. Opasum tak datang. Baik. Jadi elakkan cepat-cepat. Maka bagaimana nak elakkan cepat-cepat? Yang si suami jadi suami elok-elok. Jalankan tugas kamu sebagai seorang suami, pemimpin, ketua dalam keluarga. Yang si isteri pula taat. Dua-dua bekerja sama, clear lah, tak ada lah gaduh-gaduh dah. Masalah berlaku dan selalu masalah berlaku ialah salah seorang daripadanya tak buat kerja, ataupun kedua-duanya tak buat kerja. Suami tak buat kerja sebagai ketua, isteri tak buat kerja sebagai suri rumah. Maka banyaklah berlaku perselisihan. Sebab yang menimbulkan perselisihan mesti salah satu daripada dua orang. Punca yang mesti ada. Kadang suami punya punca, baran. Ya, suami punya punca, nafkah tak bagi, taik judi, semua taik ada kat dia. Kadang-kadang punca daripada isteri. Isteri tak hormat suami, sebab suami tu baru kena buang kerja lepas PKP, kerja tak ada. Tak pun suami ni tak handsome, okey, rambut tak ada, tak tahu nak belah tak mana. Lah. Ataupun punca daripada dua-dua belah pihak, dua-dua jenis kepala batu. Atau katanya si suami zalim dalam melakukan kepimpinan, tak bagi duit, tak bagi nafkah, isteri menanggung derita. Macam-macam online meniaga, dah meniaga dapat duit, dia minta pula duit, menanggung biar awak hidup. Maka atau si perempuan durhaka daripada pimpinan, nama dia nusyuz. Atau kerana si laki-laki bertambah zalim, perempuan bertambah nusyuz, maka perempuan bertambah nusyuz, si laki-laki pula bertambah zalim. Maka rumah tangga pun berantakan, tak seronok dah. Mak tak tidur malam, bapak tak tidur siang. Malam pak tidur, mak ni pula siang malam tak tidur, duk fikir masalah anak menantu. Macam mana cara mak nak tidur? Datang Al-Barakah, duk dalam kelas, lena dia tidur. Jadi hak mana tidur dalam kelas ni mesti ada masalah menantu dengan anak dia. Di rumah tak boleh tidur. Alhamdulillah lah, datang kuliah ustaz, alhamdulillah lah, lena ustaz, dapatlah sejam. Tak apalah makcik ni buat macam mana. Kadang-kadang kita ni jadi orang tua, kita pula tak lena. Tuan-tuan ingat kita serah anak kita pada orang lelaki tu selesai masalah? Tak ah. Masalah apa pula nak datang ni? Bala apa pula nak datang ni? Macam Ahmad Nispu cakap kat Piramli ni, bala apa pula nak datang ni? Ahmad Nispu cerita apa nama Madu Tiga ke, Tiga Abdul ke, ni bala apa pula nak datang ni tuan penasihat. Sabar, tuan sabar, tuan Sadiq Sigaraga sabar. Bala apa pula ni? Ada saja bala nak mari. Ingatkan bila kita ni ada menantu, selesai banyak lah. Boleh datang Barakah mengaji, tak ada kitab semua. Dapatlah 2 bulan, lepas tu kitab duduk di rumah. Dia pula duk selesai masalah anak menantu dia sampai sekarang ni. Kalau ditanya satu demi satu, seorang pun tak mengaku. Tanya pada anak dia, pasal apa ni leha? Dia tu lah. Tanya pula menantu, kenapa Din? Leha lah. Dua-dua lah. Tu yang orang buat lagu tu, la 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 la, dua-dua lah semuanya. Dua-dua tak mengaku. Si suami mengatakan isterinya nusyus, sebab tu dia berhak menghukum, bahkan tak wajib bagi nafkah
Sebab suami isteri dia derhaka. Sebab tu saya tak balik mak. Sebab apa tak balik? Sebab dia derhaka dengan saya. Tak balik tak apa, kata isteri, bagilah duit. Duit pun saya tak bagi sebab awak tu derhaka. Habis tu kalau awak tak bagi duit, saya nak makan apa? Gaduh pula. Ya. Si isteri mengadu bahawa suaminya tidak mempedulikan dia lagi. Nafkah zahir tak ada, nafkah batin tak ada. Jadi si suami yang zalim. Keduanya telah mempertahankan hak masing-masing. Jarang salah seorang mengadu atau salah seorang mengaku salah. Jarang. Saya yang salah mak, saya gagal, saya tak bagi nafkah. Jarang. Dua-dua kata masing-masing betul. Tidak ada perdamaian lagi. Anak balik rumah mak, duduk dengan mak, bawa cucu 3 orang, berlari tanah, berlari sini. Tok Wan tidur tengah-tengah hari, tengah panas tu tidur dalam rumah. Cucu lompat atas kusyen, terjun atas perut Tok Wan. Tu duduk Tok Wan tu, semua yang apa ni main rumah aku pula dah. Bila Tok Wan cakap macam tu, anak dengar terasa pula. Ambil 3 anak lari. Jualah adik oi. Tok Wan tak suka kita kat sini, jom kita cari tempat lain. Dia pergi rumah siapa pula? Pergi rumah kawan dia pula. Kawan dia serabut pula, main pula dah depa ni lah. Bergaduh pula laki bini kawan dia. Kenapa engkau benarkan dia orang datang? Bilik kita pun 2. Mana nak datang? Abang ni pula kerjanya siang malam, malam, siang ada di rumah, kamu kerja pula siang. Nanti abang duduk berdua dengan dia pula, apa kata orang? Bergaduh pula laki bini ni, melarat-larat. Maka tidak ada perdamaian lagi. Bila tidak ada perdamaian lagi, kena ada apa? Kena ada satu lagi perkara, dipanggil sebagai syiqaq. Mailah Kak Som weh, banyak kosong ni Kak Som. Oh Kak Som, mai depan ni. Hak pakai spek mata hitam tu Kak Som, orang Taipei. Kak Som main dengan siapa? Main berdua. Suami tak ada? Oh sesat pula dah. Pergi ke mana? Sesat ke mana? Sesat ke mana? Tak tahu. Oh tak dengar pula dah. Baik. Ada jumpa orang, dia hantar kat Maidin, mai sini. Alhamdulillah. Terima kasihlah orang tu. Sesat pula dah. Nah. Baik. Yang Taipei sibuk nak datang, yang dekat-dekat tak nak datang. Sampai sesat-sesat. Akak kita ni orang Singapura ni, hak depan sekali ni pun datanglah. Jauh-jauh lah datang. Dah nak balik pula dah. Kata nak duduk sebulan kak. Pasal apa? Oh akak, kata nak duduk sebulan, nak balik pula dah lah. Baru seminggu dah nak balik pula dah. Tak seronok kot kat Barakah ni. Baik, tidak ada perdamaian lagi, sehinggalah syiqaq telah tumbuh. Maka terpaksalah buat syiqaq. Iaitu asal syiqaq ialah retak menghadang pecah. Tak boleh nak selamat lah, di otak lah. Jadi mesti ada jalan untuk mendamaikan mereka. Kalau sama-sama mereka nak didamaikan, rasanya payah lah. Anak kita pun dah balik rumah kita dah 6 bulan, suami dia pun tak jenguk, tak telefon, tak apa pun dah 6 bulan. Kalaulah kita biarkan mereka berdua dah 6 tahun macam ini, maka kena ada jalan supaya boleh selesai. Kalau nak kekal berumah tangga, alhamdulillah. Kalau mereka nak berpisah pun alhamdulillah, supaya tak tergantung. Padahal mereka itu belum bercerai. Ni yang kata gantung tak bertali ni. Nak kata isteri orang tak pernah nampak suami.
Nak kata isteri orang, suami tak bagi nafkah. Okey, nak kata dia tu isteri orang, suami tak bagi nafkah. Nak kata dia tu laki orang, tak pernah nampak pula si isteri dia. Duk bujang makan kedai mamak aja. Tak pernah tengok pula dia balik. Ini nama dia tak bercerai. Banyak artis-artis Hindustan macam itu. Nak kata bercerai tak, tapi tak tinggal sekali bertahun. Itu cerita orang Hindustan. Siapa dia Ustaz? Itu Rajesh Khanna. Rajesh Khanna lah hero lu. Okey, duk menyanyi lagu hole hole ho. Hole hole ho, hole hole ho. Zindagi ek safar ek suhana. Tu nama dia. Nama dia Rajesh Khanna. Pyar divana hota hai, mastana hota hai. Itu nama dia Rajesh Khanna. Menikah dengan Dimple kepada dia. Bobby tu. Hum tum ek kamre mein bande ho. Menikah tak duduk sekali bertahun. Oh, tapi tak bercerai. Hak isteri pun tak menikah lain, dia pun tak menikah lain, duk asing-asing bertahun-tahun. Sampai dah nak mati Rajesh Khanna tu, baru isteri dia balik. Tolong jaga pula, jaga setahun mati orang tua. Sopa tu Karisma Kapoor, Kareena Kapoor. Pak dia tu Ranbir Kapoor. Nikah dengan Babita. Dapat 2 anak, duduklah asing. Sampai sekarang duduk asing. Tua bangka lah. Tak bercerai, tak menikah lain. Ini setengah negara, setengah orang dia macam itu. Okey, kita tak sepahaman, tapi tak bercerai. Pasal ada anak-anak. Maka yang si perempuan tak menikah, yang si isteri pun tak menikah, si suami si lelaki pun tak menikah. Jadi Islam tak mau macam itu. Kalau nak, elokkan. Kalau tak mau, lepaskan elok-elok. Islam dia ajar macam itu, supaya ada jalan perdamaian, ada jalan untuk menyelesaikan masalah. Kalau orang lain, tangan ketiga tidak campur, hal itu bisa berlarut-larutan. Kalau kita sebagai mak kata, aku tak nak campur, itu urusan kau. Masa kamu menikah dengan dia pun mak tak campur, kau senyap-senyap je nikah. Bila ada masalah, kau ajak mak sekali masukkan dalam masalah kau. Mak pun sekarang bapa kau tak balik, kata dia. Lah, bergaduh mak dengan anak pula. Dah. Dulu kamu nak sangat, mak kata jangan, kamu nak juga. Sekarang mak kata jangan, dia panah baran, kamu nak juga. Sekarang dah ada anak 2 bermasalah, kamu ajak mak sekali. Jangan macam tu mak. Walaupun dia macam tu perangai anak kita, baik buruk dia pun anak kita. Maka kita kena turun cari jalan. Yang belah mertua besan pun macam tu juga. Malah aku campur bola, lantak dia orang lah. Dia orang bukannya budak kecil, dah tu bangka pun. Tak boleh bang. Jadi kita mesyuarat. Besan dengan besan mesyuarat. Mertua dengan mertua mesyuarat. Ini dipanggil apa? Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Seorang wakil daripada belah laki, seorang wakil daripada sebelah perempuan. Bincang. Baik. Maka datanglah perintah supaya kamu, yakni keluarga kedua pihak atau masyarakat sekitarnya atau sekampung halaman atau pemerintah, sebab pemerintahan yang memegang tampuk masyarakat, supaya segera mencampuri hal itu. Dalam waktu PKP ni tak banyak dah lah. Sebelum PKP tu banyak lah. PKP hari tu kita tak bagi orang datang, tutup pintu pagar. Nak melawat ke, nak berubat ke, nak mengadu masalah ke, saya tak mau jumpa. SOP, SOP, kena ikut SOP. Sebelum SOP, macam-macam di postnya di sini. Ada suami yang mengadu isteri pukul dia. Loh, dia tolak saya ustaz, terkangkang saya kat pintu ustaz. Loh, ganasnya isteri tak tahu nak kata apa dah ustaz. Tapi saya tak boleh dengar cakap dia seorang. Saya kena
dengar cakap isteri dia. Bila saya kata abang macam ni lah, isteri ada di mana? Ada di rumah. Boleh dah ambil dia? Saya nak dengar belah dia pula. Bila dia ambil naik motor, suami dia rendah, isteri tinggi tegak. Oh, patutlah dia tolak terkangkang. Tinggi isteri pada laki dia. Saya pun tak berani cakap banyak, sekali dia tolak saya, rebah pula saya pula. Dengan laki dia pun dia tolak, apatah saya. Memang garang sungguh. Perempuan saya dengar dia ni bercakap, saya dengar dia ni bercakap. Okey, dia ambil jalan perdamaian. Sayang nak dekat anak, sayang. Kalau itu ingat pada anak-anak. Setakat pada masalah tu biasalah. Akak pun kenalah sabar banyak, abang pun kenalah laksana tanggungjawab. Dah, pi ambil tangan isteri, pi balik. Pimpin tangan isteri. Macam kak dengan adik jalan naik motor. Duk dia. Tu pun ada 3 anak pun kan. Oh, hebat manusia ni. Insya-Allah mudah-mudahan beranak lagi seorang ni. Pasal apa? Kalau kita tak damaikan, dia jadi masalah. Sebab tu dia kata di sini, siapa yang boleh mendamaikan? Yang pertama kata dia, kedua-dua belah pihak keluarga. Keluarga malah campur tangan, malu ustaz. Pasal saya kahwin hari tu mak tak setuju. Kalau begitu, masyarakat sekitar tolong damaikan. Di ofis dia ada bos, bos damaikan. Ataupun sekampung halaman, di kampung dia ada Pak Lurah, Pak Lurah damaikan. Di kampung dia ada pengurusi JKKK, pengurusi JKKK damaikan. Ataupun ada Tok Imam damaikan. Ataupun pemerintah, qadi, hakim, damaikan mereka. Ini perintah daripada Allah supaya mendamaikan 2 orang yang bertelagah. Datanglah perintah Allah, maka utuslah seorang hakam daripada ahli si lelaki dan seorang hakam daripada ahli si perempuan. Ustaz, hakam ke hakim? Hakam, tapi perkataan dasarnya adalah sama dengan hakim, iaitu hakam ialah penyelidik, duduk menyiasat perkara yang sebenarnya sehinggalah dapat dibuat kesimpulan dan keputusan. Itu nama dia hakam. Kita nak merawat sesuatu benda, kita kena rawat punca dia. Punca. Macam pipe air bocor dekat jalan, melimpah-limpah air, naik terbang tinggi. Kita pun telefon lembaga air, lembaga air pun hantar kontraktor. Apa dia buat? Dia ambil tar, dia tutup air yang pancuk tu. Selesai tak masalah? Tak selesai. Kamu hanya tutup bahagian permukaan. Dia kena selesaikan di mana pipe tu bocor. Maka lembaga air hantar kontraktor, dia buat apa? Dia korek, dia gali, baru nampak, oh pipe ni pecah. Bila pipe yang pecah tu di repair, dipotong, diganti yang baru, barulah ditutup dengan jalan tar. Begitulah dalam masalah rumah tangga. Kenapa suami kamu tak balik rumah dah 6 bulan? Entah. Malah tanyalah. Mak tanyalah dia sendiri. Kenapa kamu tak balik rumah bini kamu 6 bulan, Din? Mak tanya anak mak sendiri. Lemah aku ni. Aku tanya yang ni, suruh tanya kamu. Aku tanya kamu, suruh tanya yang ni. Apa masalah kamu tak balik? Bagi tahu. Ambil dua-dua belah pihak. Dan dua-dua belah pihak ni janganlah masuk belah anak masing-masing. Disebabkan Leha tu anak aku mesti kata Leha betul. Disebabkan Din anak aku, Din yang betul. Aku tak boleh kata menantu aku betul. Yang tu bukan hakam. Hakam ni dia kena selidik. Kenapa dia tak balik? Saya dah tak tahan mak. Leha bukan layan saya pun. Nasi tak pernah masak.
layan tidur lagilah. Saya pegang dia pun dia cakap Hindustan, curang merayat. Oi, tak boleh pegang langsung, tak pernah hormat saya balik 2 kali dia tak buka pintu. Saya telefon beratus kali tak angkat. Saya tidur dalam kereta pak, sebaik tak mati aircon. Dia tak pernah hormat kau suka dia nak keluar mana pun. Jadi saya rasa dia dinusyush. Ustaz Kazim kata kalau nasihat tak jalan, pisahkan tempat tidur. Sebab tu saya sewa rumah lain. Saya nak ajar dia sikit. Tanya pula isteri, kenapa kamu tak ada layan suami kamu Leha? Masak apa tidak betul ke? Yelah COD lah, sama lah, cot je. COD cot. Nak masak payah, lambat. Nak siang ikan lah, siang daging lah, siang ayam lah, nak tanak nasi lambat. Cot 15 minit siap. Bukannya saya tak sediakan, saya cot. Cot tu apa? COD. Oh, order je. Grab food, Rubber food, semuanya boleh hantar. Atau katanya kamu tak layan dia tidur. Yelah saya uzur tiap-tiap hari. Sudah. Kamu ni ada penyakit ke? Saya ada penyakit mak. Penyakit apa? Cheese. Sis ke cheese? Habis kurang lah tu. Oh, habis tu kenapa kamu tak buka pintu dia nak balik? Saya tertidur, saya penat sangat. Saya tertidur memang tak sedar. Habis tu dia telefon beratus kali, kenapa tak angkat? Saya silent. Oh, ada jawapannya. Ada jawapan dia. Jadi macam mana Din? Dia tak masak nasi pada kamu, tapi ada tak nasi atas meja, lauk atas meja? Ada. Dia cot. Jadi kamu kata dia tak layan kamu tidur. Dia ada penyakit istihadah, sentiasa keluar. Macam mana dia nak layan kamu? Yang tak angkat telefon tu dia silent. Dia tak letih sangat, tertidur. Macam mana? Kamu boleh faham, boleh terima. Kamu Leha, kalau Din datang balik rumah, balik macam mana Leha? Baliklah. Kan kita marah dia. Okey dah. Assalamualaikum lah mak pak pun. Itulah cara dia. Bincang elok-elok punca. Okey, punca dia apa? Jangan selesai daripada masalah atasan. Kita selesaikan daripada permukaan, tak mau. Kita kena selesai daripada punca. Makcik sakit apa makcik? Kencing manis. Oh, kalau kencing manis ubat dia ni makcik. Tak selesai juga. Punca kencing manis tu apa? Pertama, tidur tak cukup. Bila tidur tak cukup, makcik tak boleh nak kawal badan makcik. Makcik kena bagi cukup tidur. Pukul 10 makcik tidur. Jangan duk tengok bola lagi makcik pukul 1:30 pagi. Duk tengok Ronaldo. Ya Kak Som. Ambil gambar. Nampak kamera Kak Som kan, nampak saya. Saya duk tegak sikit tengah-tengah. Okey. Tidak Kak Som ambil gambar kamera depa. Baik. Okey, saya sambung. Seronok tengok Kak Som. Tak mana hilang pula Kak Som punya pasal hilang tu. Tak mana tadi tu. Penyakit kencing manis ni. Kalau kita nak ubat daripada atas saja, tak mau, dia kena pada punca. Ubat kita hari ni, dia hanya menjadikan bacaan tu rendah. Tapi dia tak menghilangkan penyakit. Penyakit kencing manis tu datang daripada apa? Tidur yang tak cukup. Walaupun kita makan ubat macam mana pun, tidur tak cukup, maka badan tak boleh nak susun, restructure balik badan kita. Maka tak jadi juga. Tidur kena cukup. 10 malam tidur. Terus lagi main Facebook, tak payah lagi main WhatsApp, tidur. Sebab tu kita di Al-Barakah ni pukul 10 tidur dah, gelap dah. Sebab tak ada siapa kacau.
Tidur Pak Cik. Tak ada siapa kacau. Yang lambat tidur ni sebab orang kacau. Mana faham? Tak faham sudah. Yang kedua, kenapa? Makan minum kita. Kenalah kontrol. Ubat kamu makan, nasi 4 pinggan, cantik. Saya tak makan nasi ustaz. Habis tu awak makan apa? Saya makan roti canai. Pagi, tengah hari, malam 4 keping ustaz. Satu hari 12 keping satu kali makan. Elok sangat-sangat. Bila nak lega kencing manisnya, kau belasah tepung. Siang malam kau belasah dia. Engkau tak makan nasi tapi kau makan bihun, samalah. Engkau tak makan bihun tapi kau makan roti putih, samalah. Tak jadi juga. Saya tak makan apa ustaz? Bagus. Apa yang makan? Saya makan buah. Saya banyak makan buah pisang. Saya makan buah nenah. Saya makan buah-buah je lah. Lepas tu lepas makan tidur. Oh bagus. Makcik tak bersenam? Makcik tak keluar peluh? Tak ada ustaz. Tak jadi juga. Jadi benda-benda ini tuan-tuan yang kena buat. Setengah orang dia hanya bergantung kepada ubat. Ubat itu bukan menghilangkan yang kita duk makan sekarang ni. Dia cuma meredakan bacaan. Maka kita pun seronok bacaan 5. Seronok bacaan 5. Padahal cuba makan nasi tengok 12 jadi dia. Maknanya tak sihat juga. Jadi tuan-tuan, bila kita nak selesaikan satu masalah, kita kena cari daripada punca. Begitulah bila kita ni ada masalah suami isteri. Punca tu kena cari. Apa punca yang jadi gaduh awak ni? Baik. Kemudian hilanglah dah ni kasutnya pasal ni. Dan kata dia lagi, kedua-dua hakam tadi diutus oleh kedua masyarakat kaum muslimin atau keluarga terdekat kedua-dua belah pihak. Wakil ambil lantik. Laki-laki ambil Ustaz Ahmad, wakil. Perempuan lantik Ustaz Azhar. Panggil dua-dua orang, bincang apa masalah engkau. Maka kata dia lagi, hakam tadi si laki-laki menyelidiki pendirian si laki-laki dengan saksama, dan hakam si perempuan menyelidiki masalah si perempuan dengan saksama juga. Setelah lengkap diketahui, mereka bertemu kembali, lalu dijadikan perbincangan. Dua-dua hakam tadi bincang. Macam mana Ustaz Azhar? Macam mana dengan suami dia? Ustaz Azhar akan buat kesimpulan, Ustaz Ahmad akan buat. Bagi anak, suami dia tu memang tak boleh harap dah, tak boleh pakai punya lelaki ni. Isteri dia macam mana Ustaz Azhar? Isteri dia ialah memang tak ada hati dah dekat lelaki dia. Lepas tu dia ada hati kat siapa pula? Dia ada hati kat saya. Sudah. Ini bukan hakam. Ini cilaka nama dia. Cilaka betul. Hang mengurat bini orang siapa? Jadi tuan-tuan tak mau macam tu. Kita dilantik ni untuk selesaikan masalah. Isteri dia pun melawan sangat, cakap kasar. Kita tanya A, dia jawab 20 A. Pom kalau anak jadi suami dia, anak pun lari. Tak tahan anak dengan dia. Jadi anak nampak ni eloklah depa ni berpisah. Ustaz Ahmad kata betul juga. Hak laki dia pun panah bara, dia cekaknya anak. Dah lah anak ni kecil, dia cekaknya tekak. Anak terus teringat orang kat flat HB, dia cekaknya tekak. Jadi apa keputusan dia? Biar pilih dia bercerai. Tapi kalau dapat keputusan, Ustaz Ahmad kata suami dia okey, suami dia nak balik pada isteri dia, nak baik. Tapi isteri dia tu tak nak buka pintu, telefon tak diangkat, jumpa di office pun tak mau, tunggu kat kereta pun tak mau, tunggu dekat dengan pintu pagar, dia telefon polis, polis halau dia pula. Memang suami dia dah insaf dah baik dah, tapi lah isteri dia ni
Isteri dia pula kata Ustaz Azhar bukan tak baik, isteri dia baik, cuma masalah isteri dia ni, dia dengar cerita hak lain, sebab tu dia tak boleh terima. Dia kata laki dia ni menikah lain, orang bagi tahu kat dia, jadi dia pun tak tahu siapa bagi tahu, dia duk percaya yang tu lah. Tu yang dia tak boleh terima tu. Jadi bila dapat siasat macam ni, maka hakam tadi inilah yang mendamaikan. Kalau hakam kata boleh didamaikan, maka Allah akan permudahkan urusan mereka untuk kembali ni berbaik semula. Maka kata dia, setelah lengkap diketahui mereka bertemu kembali, lalu soal dikaji dengan kepala dingin, bukan kepala panas. Dinginkan kepala tu, jangan duk bergaduh. Jangan mari tu niat nak bergaduh dah. Jangan mari nak jumpa suami, nak jumpa isteri tu memang aku nak taram, aku nak balon dia sekali lagi, masa ni lah aku nak tibai dia. Kalau macam tu bukan bincang. Dia sebut di sini dengan kepala dingin, sejuk kepala tu. Jika keduanya itu mau perdamaian, niscaya akan diberi taufik oleh Allah di antara kedua-duanya. Inilah tugas hakam. Cik Din, isteri Cik Din ni, kata Ustaz Azhar, dia masih sayang pada Cik Din, dan dia rasa dia patut bagi peluang untuk kembali bersama. Ustaz Ahmad pula jawab, Kak Leha weh, Abang Din ni dia mengakuilah silap dia, tak bagi nafkah apa semua, sebab masa tu dia tengah susah. Sekarang dia pun dah dapat kerja, alhamdulillah. Jadi saya rasa selesai lah kot. Kak Leha nak lagi tak Abang Din? Tanyalah dia. Cik Din nak tak Kak Leha? Nak. Cik Din nak Kak Leha? Cik Leha nak tak? Dia nak, kita nak. Tapi tak tengok muka kita, dia tengok muka lantai. Macam mana Ustaz tahu? Pengalaman. Kan? Pengalaman. Nak kata tak, dia nak kata nak tu tak, dia sebut, dia suruh tanya orang tu lah. Kak Leha nak tak Abang Din? Tanya dia. Nampak cara tu. Tak, saya bukan suruh tanya dia, saya tanya Kak Leha nak tak? Nak. Amboi, cakap kasar. Saya kata amboi, takkan dengan saya bercakap kasar. Sebut elok. Nak. Kan manis bunyi dia. No. Orang kita ni belakang tu ada mak adik disukut. Kalau sayang bunyi lain. Sayang tak Kak Mandi? Sayang sangat. Tu nampak mak adik disukut. Kalau benci, no. Bawa tu. Siapa? Dia orang kita ni, walaupun dia cakap tu, perkataan yang dia guna tu, dia boleh tunjuk rasa benci, rasa suka dengan intonasi dia saja. Nyampah aku. Itu bahasa tu. Getik. Jadi cara bercakap tu menunjukkan sikap kita. Jarang orang sebut, kamu suka tak dengan dia? Getik. Jarang. Kamu suka tak dengan dia? Menyampah aku, getik sangat. Bunyi tu getik sangat, menunjukkan getik betul lah tu. Baik. Dan kata dia, perdamaian atau islah itulah hendaknya menjadi kedua-dua hakam. Matlamat dia pertama ialah hakam tadi, kalau boleh kita berdamai. Sebab kalau berpisah, keluarga dua berpisah, ipar duai, besan. Bila kita bercantum, kita ada banyak adik-beradik. Ipar kita, birah kita, anak adik ipar, anak birah. Besan dengan besan, besan dengan besan lain pun kita kenal. Kita rapat. Kadang-kadang kita jadi menantu. Pak mertua kita ajak kita pergi pula bercuti, kenduri, kendara, rumah besan dia lagi satu. Kita kenal pula besan pak mertua kita. Kena pak mertua kita ada 8 besan. 8 besan pak mertua kita kenal.
Bila kita berkeluarga, sebenarnya kita membuka lagi besar rangkaian kekeluargaan. Tapi bila kita dah bercerai, rangkaian kekeluargaan tadi dah tak campur. Siapa tu? Bekas adik ipar aku. Siapa tu? Bekas birat aku. Kau tak pergi salam ke? Tak payahlah, menyemak je. Nampak? Itu kalau dah bercerai. Siapa tu, Din? Dia tu besan bapak mertua aku kenal lah dulu, dia kenduri aku datang. Atau kau tak pergi salam dengan dia? Tak ada kena-kena dengan aku pun. Itu kesan daripada bercerai. Tapi kalau tak bercerai, makin panjang, makin ramai, makin penuh keluarga kita. Baik, kemudian asal kedua-duanya benarlah mau islah. Islah ni maknanya baik, diperbaiki, didamaikan, dan nescaya Tuhan akan memberikan taufik, yakni akan dapat persetujuan faham di antara mereka berdua. Apakah yang islah di antara kedua-dua isteri yang berselisih ini? Adakah islah itu dengan mendamaikan mereka kembali sehingga segala perselisihan hilang dan hidup mereka menjadi rukun? Itu islah yang pertama, bagi baik balik. Tujuannya sudahlah Kak Leha, Abang Din pun dah minta maaf. Hal lepas-lepas tu lepas lah. Abang Din, kami harap lepas ni tangan tu jangan cepat sangat duk angkat. Esok Tuhan bagi stroke tangan tu baru tahu. Ingat ni, isteri Abang Din boleh terima Abang Din ni sebab Abang Din janji depan kami takkan pukul dia lagi. Kalau kali ni pukul, dia tak bagi dah can. InsyaAllah saya janji saya tak pukul dah isteri saya dengan tangan. Saya janji. Tapi kalau kaki, saya tak yakin lah. Oh, jahat ni. Isteri bukan untuk dipukul, Abang Din. Kalau kami dapat lagi aduan Abang Din pukul isteri Abang Din, insya-Allah kita ambil tindakan lah. Kita boleh report polis. Benda ni kan jadi kes polis, Abang Din. Abang Din duduklah dalam lokap, berak situ, kencing situ, makan situ, pakai spender saja dalam lokap. Kalau Abang Din rasa nak duduk pakai seluar dalam, buat. Tak seronok duduk dalam lokap, Abang Din. Seminggu pun tak seronok, 3 hari pun tak seronok. Kena duduk pula dengan orang yang rogol orang, lagi tak seronok. Duduk dalam lokap, masuk orang baru, 4 orang yang tanya tu, yang masuk duduk lama tu, dia tanya, engkau kes apa yuk? Mata dia mesti punya mata. Hei, kau kes apa? Aku liwat orang. Agak-agak 4 orang jawab tadi macam mana? Duk menyandar kat dinding dia, tuan-tuan. Tambah kalau kes bunuh. Kau kes apa yuk? Bunuh orang. Kau banyak tanya kenapa? Kau nak aku bunuh kau ke? Lagi diam, tuan-tuan. Lagi diam. Kes yang selalu yang berlaku lah, yang mereka belasah balik dalam tu, kes rogol. Yuk, apa kes kau? Aku rogol. Rogol siapa? Budak kecil 9 tahun. Kena belasah lah, tuan-tuan. Jadi jangan kita duduk cakap seronok duduk situ. Kena duduk satu sel pula dengan orang isap dadah. Kaki berkudih, badan berkudih, busuk. Tidur pula belaga kaki, belaga kepala. Jadi jangan. Itu baru setakat sel lokap, belum penjara lagi. Abang Din ingat seronok kan masuk penjara ni. Ini nasihat kami, jangan pukul isteri. Kak Leha pun janganlah duk flying kick dia. Hormat suami tu. Selama ni Kak Leha panggil suami Kak Leha apa? Din. Mana ada Ustaz, dia panggil Hui. Hui tu kadang-kadang je. Gaduh balik dah. Lah ni Hui pun tak boleh, Din pun tak boleh. Panggil Abang Din. Boleh Kak Leha, hormat sikit. Saya cuba. Tak mau cuba, buat betul-betul. InsyaAllah.
Kalau kami dengar lagi Abadin komplain Kak Leha tak hormat dia, kami tak teragak-agak. Itulah nama dia hakam. Bukan hanya mendamaikan, tegas. Kalau hampa berdua nak jadi baik, nak jadi suami isteri yang baik, ataupun kata dia, atau apakah akan timbul lebih perdamaian surut semula sebagai muslim sesama muslim dengan bercerai saja. Dia kata keputusan yang kedua majlis hakim ialah bercerai. Dua, bukan banyak pun. Satu damai, satu lagi cerai. Dua ya. Jadi saya dah bincang dengan Ustaz Azhar dan wakil-wakil yang lain. Saya rasa rumah tangga kamu berdua dah tak boleh diselamatkan. Abang Din pun dah tak ada hati sungguh dah. Kak Leha pun dah menyampah sangat dah. Daripada hidup gantung tak bertali macam ni, jadi kami syorkan anda berdua bercerai. Pergilah ke mahkamah, failkan permohonan cerai. Isteri pun menangis. Pasal apa Kak Leha menangis? Seronok. Oh, ingatkan sedih. Yang menangis lagi mak. Koma tak ingat ke anak-anak koma? Koma seronok lah bercerai, anak-anak koma tu tak ada kasih sayang mak bapak. Udah nangis pula opah ni. Kita cakap pula dekat opah tu, makcik, bercerai ni bukan maknanya langsung tak boleh kahwin balik. Bercerai ni menyelesaikan masalah mereka supaya tak berdosa. Pasal duk tergantung. Biar mereka putus masing-masing bawa haluan hidup. Tuhan bagi 3 kali suci untuk berfikir lagi. Bila dah bercerai, sebulan, seminggu, kadang-kadang mari balik pemikiran. Adakah aku bercerai dengan laki aku ni bagus? Buruk-buruk perangai dia pun, dia bagi ke duit kat aku? Sekarang duit apa pun tak ada. Aku nak kerja apa? Operator boleh lah kot, pengeluaran wanita. Yang si suami pula, aku ni silap. Setakat dia tak masak tapi dia cot okey ya. Pun salahnya. Aku ni pun panas barang sangat, silap tu ya. Duk sebulan, apa jadi? Telefon. Wak kat mana? Umah le. Buat apa? Tengok bola. Anak-anak okey, dah tidur. Wak lem tidur. Lom. Semua jenis gagap semua. Bukan dia sibuk penuh. Wak lem tidur, lom. Kenapa? Tak leh tidur. Tak leh tu pangkah je. Pangkah leh tidur. Oh, apa? Malam besok WhatsApp lagi. Agak-agak bulan depan rujuk lah. Boleh rujuk balik. 3 kali suci Tuhan bagi. Ya makcik menangis pasal apa? Tak adalah ngenang dengan anak-anak dia. Ngenang pasal apa? Bila bercerai berpisah tu, insya-Allah dua-dua pasang badan. Waktu jadi isteri, ya Allah, kan batik sengit sebelah, berkembang tinggal baju dalam duk rumah. Yang laki-laki tu pula kan pelekat, bulu ketiak berjela keluar. Tapi lepas-lepas bercerai, cuba tengok janda dia. Wow, datang ke barakah, jubah hitam manik-manik lagi. Loh, tudung hitam, jubah hitam, stokin hitam, spek mata hitam, women in black. Ui, laki dia nganga dak tengok. Aku ingat siapa? Yang suami pun segak tak? Spek mata hamil, rambut belah tepi, sikap tajam panjang di belakang.
handsome juga janda aku, kata suami isteri dia. Jadi kadang-kadang manusia ni bila dah bercerai baru nak bersolek, waktu duduk serumah tu lah dua-dua masak serabai kata orang. Jadi kalau ada 3 kali tempat, 3 kali suci Allah Ta'ala bagi pada kita. Kalau ada jodoh, rujuk balik. Kalau tak ada jodoh, bukan kata 3 kali suci dah, 30 kali suci dah Ustaz. Oi, kalau gitu carilah orang lain. Allah buka pintu, pilih nikah dengan orang lain. Mungkin Allah nak bagi kepada kita suami yang baru ni lagi baik daripada bekas suami. Isteri yang dapat hak baru ni lebih cemerlang daripada isteri yang dah diceraikan. Berapa banyak yang bahagia dengan perkahwinan kedua. Dan suami dia pun menikah lain, bahagia pula dengan perkahwinan kedua. Pelik. Kadang-kadang bercerai sebab tak ada anak, masing-masing kahwin, masing-masing dapat anak lah. Allah Ta'ala bagi macam-macam. Kadang-kadang bercerai, rupa-rupanya suami baru sekarang dengan bekas suami tu kawan baik pula dah, berlakon sama-sama buat filem. Tu nama dia Saloma, Tompel dengan P. Ramlee. Nikah dengan Tompel, bercerai, nikah dengan P. Ramlee, berlakon Doremi. Lah, baik tak mereka 3? Baik, tak ada apa-apa. Dulu menikah dengan Tompel, cerai dengan Tompel, nikah dengan Ramlee pula, nikah dengan Ram. Berlakon cerita macam-macam cerita, anak bapa lah, anak nu lah, anak ni lah, semua ada. Keluarga 69 apa, nasib Doremi lah. Akhirnya mati pun dikuburkan dekat-dekat, sebelah menyebelah. Ini benda-benda yang kita tak sangka. Allah Ta'ala bagi jodoh. Hati tak busuk. Kalau kita lah, abang jangan ambil dia berlakon, dia tu bekas suami saya. Suami pun tak nak ambil hang bekas laki aku, bini aku tak mau. Aku tak mau berlakon dengan hang sebab hang bekas bini aku. Dah elok buat. Ahmad Nawab cipta lagu, A.R. Tompel tulis lirik, Ramlee menyanyi, Saloma menyanyi lagu, A.R. Tompel dengan Ahmad Nawab. Tu lagu Ahmad Nawab lah. Berjumpa di taman Firdausi, berdua memadu asmara. Itu lirik A.R. Tompel, yang menyanyinya Saloma P. Ramlee, yang buatnya Ahmad Nawab. Bila masa dia ikut Ahmad Nawab, itu pekak tuan-tuan. Cerita apa abang dia pekak? Bukan Ahmad Nawab bang, pekak betul ya bang ni. Jadi tuan-tuan lihat, boleh tengok tak? Ada setengah orang kalau kata dah bercerai tu benci tahap gaban. Ini masalah hati. Dia bukan suami kamu lagi. Sudahlah, hak cerita lama-lama tutup. Tak, saya ingat sampai mati Ustaz. Saya akan dakwa dia di hari kiamat. Amboi, dah bercerai-bercerai itu sudah. Setengah orang dia tak boleh tengok pun muka laki dia, tak boleh sebut pun nama isteri dia. Dendam ke sudah. Tapi tuan-tuan tengok mereka ni, elok ya, tak ada dendam, tak ada apa. Ini bersihkan hati ni. Baik, kemudian dia kata bila dah tak ada lagi perdamaian, maka bercerai sahaja. Kerana kadang-kadang kalau diteruskan akan lebih besar bahayanya. Kerana mereka memang sudah tidak cocok lagi. Kenapa nak dipaksa? Dah tak cocok. Hang pukul aku, aku pukul hang. Seorang bawa striker, seorang lagi bawa parang. Buat apa lagi? Tak payahlah. Kalau benar-benar hakim sudah mendapat, kalau benar-benar kedua hakam mendapat kesimpulan bahawa jalan perdamaian mereka hanya dengan bercerai, mesti dikatakan dengan secara terus terang bahawa kamu berdua lebih baik bercerai. Itulah dia, nama dia Majlis
hakam, syiqaq, yang menanti belah. Kena ada. Jangan bila kita tengok kakak kita bergaduh dengan abang ipar kita, kita malas campur. Abang kita bergaduh dengan kakak ipar kita dah berapa tahun dah tak cakap, tapi tak bercerai. Jangan kita cakap melantak demo lah, demo dah tua dah. Tak. Kena bincang, panggil, supaya amalan mereka diterima, sembahyang mereka tu ada pahala, supaya hak-hak terjaga walaupun dah bercerai. Perceraian dengan damai disebut di dalam surah An-Nisa ayat 130. Lambat lagi lah nak jumpa. Baik, kita akan sambung lagi insya-Allah syiqaq ini pada kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.